Baik, kembali bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini untuk kita kupaskan tentang pembentukan kerajaan dan juga PM ke-10 yang menjadi tanya-tanya setiap rakyat Malaysia, siapa yang bakal mengungguli dan juga memastikan kemampanan maupun kestabilan politik negara. Dan bila kita cerita tentang politik ini, saya suka mengambil dari sudut kepimpinan. Kali ini kita ingin ketengahkan skill negotiation pemimpin itu sendiri untuk menggabungkan parti. Bila itu yang berlaku, barulah boleh kerajaan itu dibentuk. Jadi kat sini kita ingin perhalusi satu persatu dan juga tumpuan diberikan kepada peranan Istana Negara juga. Nas? Jadi di sini dinamakan horse trading ataupun wagon trading, macam mana pembentukan gabungan super coalition yang kita akan nampak sedikit masa lagi. Inilah dia usul yang digunakan oleh analisis kita, penganalisis kita pada semalam. Jadi sekarang kita bersama dengan Profesor Dr. Syam Rahayu Aziz, pakar perlembagaan kita pada hari ini, dan juga di atas talian kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik kita yang sedia kembali ke MHI. Terima kasih profesor-profesor sekalian anda bersama kami. Dan di sini kita akan mulakan, kita tak cerita pasal nombor lah Profesor. Hari ini semalam dah cukup cerita pasal nombor, tapi sekarang dengan revelasi baru dengan kenyataan media ini, di mana GPS bersedia untuk bergabung tapi bukan dengan PH. PN pula bersedia bergabung dengan semua tapi bukan dengan PH. Dan juga tak salah saya BN, dan BN kata tak nak kerja, kita tak cakap pun kita nak kerja dengan siapa-siapa. Jadi semua ini membawa persoalan besar. Pertama sekali dari segi rang undang-undang, kita tengok anti hopping party law atau anti lompat parti. Tapi bolehkah rang undang-undang ini diterapkan kepada parti itu sendiri atau en bloc? Macam mana cerita? Okey, terima kasih Nas. Pertama, kalau saya betulkan sikit istilah yang kita gunakan, dah berlaku pindaan kepada perlembagaan melalui suatu akta yang meminda perkara 10, perkara 48 dan juga memasukkan perkara 49A, capital A kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi hal berkaitan dengan pertukaran parti ini atau yang diistilahkan sebagai untuk orang ramai kita panggil lompat parti, berada di bawah perkara 49A tadi. Beberapa keadaan lah dan nyatakan bahawa seseorang itu dikira hilang kerusi. Ni biasa kita kata tukar parti ni kesannya apa? Itu orang nak tahu kan. Kesannya hilang kerusi lah dalam keadaan-keadaan apabila seorang individu bertukar ke arah parti lain. Contoh kalau dia orang bebas, dia masuk parti A contohnya, itu dah hilang kerusi. Kalau orang dari parti A, dia pergi kepada bebas, itu juga hilang kerusi. Kalau dari A ke B, itu juga hilang kerusi. Tapi seseorang itu tidak hilang kerusi. Maknanya dekat sini jawab soalan Nas tadi, en bloc tidak termasuk sebagai lompat parti. En bloc tidak lompat parti. Cuma kita nak kena faham juga, lompat parti ke hanya beri sokongan. Contoh kan, kalau orang kata yang macam Nas sebut tadi kan, kalau Barisan Nasional yang tak nyatakan dia nak sokong atau bekerjasama dengan mana-mana parti, sama ada PN atau PH tu, tapi dia kata, contoh je lah ni, saya tak kata ini kemungkinan, contoh saja. Dia kata kami hanya memberi kepercayaan kepada seseorang, contoh Presiden Pakatan Nasional untuk jadi Perdana Menteri. Tapi tak semestinya orang Barisan Nasional yang 30 orang ahli itu bertukar parti, tapi dia menyatakan sokongan dia. Jadi kita kena bezakan sokongan dan tukar parti. Jadi ini mungkin khalayak juga dah faham. Bila kata sokongan itu, kita mungkin ada minoriti kepercayaan pada seseorang ahli dewan tu untuk jadi Perdana Menteri, kita panggil minority government. Kita tak perlukan coalition. Kalau coalition tu maknanya bekerjasama, yang macam kata BN nak bekerjasama dengan PH ke BN kata ni contoh je, jangan ambil sebagai kemungkinan ya. Saya tak pandai nujum. Saya akan kata ada contoh. Jadi di situ kita kata mungkin ada grand coalition. BN tu dah coalition kan, campur semua dia jadi grand coalition. Dia tak semestinya ada grand coalition, yang Nas guna super coalition tadi kan. Dia tak semestinya
dia tak, jadi pada saya ada dua lah keadaan. Satu bentuk grand coalition, satu lagi bentuk minority government yang bagi sokongan kepada pelantikan Perdana Menteri dan juga mungkin bajet apa RUU yang penting lah. Betul. Jadi itulah. Kita kena bezakan sokongan dengan betul-betul kan. Itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Seperti mana artikel hari ini kan, sokongan itu tidak dikira dalam akta lompat parti. Itu juga dah dikeluarkan. Dan kita mungkin boleh berbalik sedikit bila kita bercerita tentang perlembagaan 40/2/A dan juga 43/2/A. Persekutuan perlembagaan yang kita perlu fahami. Kadang-kadang bila kita bercerita tentang perlembagaan ni, rakyat mungkin agak confuse apakah proses yang sebenarnya berlaku sebelum angkat sumpah itu berlaku. Lagi-lagi dengan situasi parlimen tergantung ni. Betul tak? Jadi bagaimana untuk memahamkan rakyat tentang perkara ini? Okey, kita dah alami ni dah banyak kali lah. Kata tahun 2020 dan tahun 2021 juga kita dah alami. Jadi perkara pertama, syaratnya ialah yang di-Pertuan Agong yang memberi perkenan pelantikan pada seseorang untuk jadikan sebagai Perdana Menteri. Syarat untuk jadi Perdana Menteri ni dua, disebut dalam perkara 43 dalam fasal 2 pasal A. Dia kata untuk jadi itu Agong kena lantik seorang yang dari ahli Dewan Rakyat, bukan dari ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat baginda in his judgment is likely to command the confidence of the majority. Yang pada khidmat baginda mungkin is likely, mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan. Bukan parti, bukan apa, ahli dewan. Ya. Jadi kepercayaan ahli dewan itu selepas ataupun sebelum pelantikan itu? Sebelum pelantikan. Jadi Agong macam dia sekarang ni syarat mesti ahli Dewan Rakyat dan mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan. Sebelum Agong lantik, Agong perkenan untuk pelantikan tersebut. Tapi bagaimana yang di-Pertuan Agong menetapkan kepercayaan tersebut? Itu yang jadi ramai rakyat nak tahu. Kenapa? Sekarang yang kita dapati ialah titah diraja, baginda minta speaker dewan berhubung dengan ahli ketua-ketua parti. Macam ada buffer pula tahu kali ini untuk PRU dahulu. Adakah ini proses yang biasa? Proses biasa sebab baru sebelum ni pada Ogos 2021 pun untuk pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sama je. Sama je. Tapi sebelum itu pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas Tun Mahathir meletakkan jawatan tu, itu macam panjang proses yang di-Pertuan Agong panggil semua individu members of parliament tu untuk satu-satu buat surat semua tu kan. Okey. Jadi prosesnya macam itulah yang tanya tadi. Dia kena tentukan confidence tu dulu, barulah yang di-Pertuan Agong kena yakinkan yang di-Pertuan Agong sebab his judgment tu maknanya Agong mempunyai kuasa budi bicara. Perdana Menteri itu akan menjalankan tanggungjawab yang diperuntukkan dan juga yang ingin dilakukan, yang dititahkan oleh baginda juga kan. Jadi yang melambangkan tanggungjawab, kemampanan itu yang dipilih daripada yang di-Pertuan Agong. Yang dipilih oleh yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita sekarang bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin yang sedia bersama kita dari Kedah ni. Dari kita dah dengarkan diskusi kita setakat ini dan berdasarkan apa yang kita cerita dan juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh gabungan-gabungan parti politik, apakah analisis Profesor buat masa ini? Kita masih ada masa sebelum pukul 2 petang. Silakan. Saya melihat sebenarnya daripada statement daripada istana yang meminta supaya ketua-ketua parti yang mempunyai jumlah besar kursi untuk menghadap Yang Pertuan Agong lah untuk menyatakan pilihan siapa yang akan menentukan misalnya yang pertama yang paling penting sekali adalah untuk menamakan bakal Perdana Menteri. Jadi ketua-ketua parti ini akan hadir membawa semua dokumen lah yang diperlukan untuk menyatakan hak-hak tersebut kan. Walaupun daripada kenyataan-kenyataan media terlihat ada yang menyatakan seperti yang disebut oleh Prof. Syablahayu tadi kan, menyatakan sokongan. Saya rasa menyatakan sokongan ini siapa-siapa boleh nyatakan kan, tapi dia kena membawa bersama surat akuan yang mana bagi saya dah tidak relevan lagi lah buat masa sekarang ni kerana kita dah ada akta lompat parti yang mana yang mana en bloc tu parti itu yang akan menentukan
siapa yang perlu diambil fikiran lah untuk dalam membentukkan kerajaan tersebut kan. Jadi maksudnya mereka sebenarnya semua telah menandatangani ni aku janji surat sumpah juga ketika menjadi calon dan memberi hak pada parti untuk mengambil keputusan siapa yang ingin dipilih menjadi Perdana Menteri dan bentuk kerajaan dengan gabungan mana. Jadi hak itu telah diberikan. Jadi dalam konteks ini bolehlah kalau nak bawakan kata ada sokongan sebagainya, tapi implikasinya adalah ahli parlimen yang baru menang baru ni kemungkinan akan hilang kursi kerana yang pendirian kepada parti lain yang bercanggah dengan pendirian parti yang sebenar. Jadi itu kena diteliti lah. Yang keduanya I think berkenaan dengan gabungan parti. Gabungan parti ni saya rasa hak masing-masing lah untuk menentukan, sebab bagi saya walaupun ada cadangan mengatakan mungkin kerajaan majoriti boleh dibentuk tapi saya rasa lebih stabil sebenarnya kalau kerajaan majoriti yang memerlukan gabungan yang disebut tadi super coalition. Saya rasa itu paling afdal lah. Kalau tak dapat itu baru pergi ke arah minority government lah. Yang saya rasa masih lagi tidak stabil dalam arti kata yang apa yang diingini oleh rakyat lah untuk wujudkan kerajaan yang lebih stabil. Seperti yang telah di-mention oleh Prof. Rahayu tadi, minority government kan. Jadi saya nak tumpukan perhatian kepada statement aku janji daripada Barisan Nasional yang sepatutnya tidak wujud tapi sebenarnya dia wujud. Jadi kat sini adakah ia cukup kuat untuk mengekang ahli-ahli parlimen daripada melompat secara en bloc? Saya tengah discuss dengan Anim, kita pun tengah muskil kat sini. Dia macam magic kan, mula-mula ada, lepas tu tak ada, tak ada kan. Jadi macam kita pun nak faham lah sebagai rakyat, kita nak mengetahui sebenarnya proses ini terlibat juga dalam pemilihan kita kan. Jadi mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan Prof berkaitan dengan isu ini? Saya rasa tak salah saya rasa semua parti memang dekat awal kalau kita tengok kan mereka akan menandatangani macam surat aku janji bersetuju untuk menjadi calon dan terima untuk menjadi calon, dan juga akan beri hak kepada parti untuk menentukan keputusan lah hala tuju mana kerajaan yang akan bentuk, maksudnya koalisi mana yang akan dibentuk, ataupun dan juga siapa yang jadi Perdana Menteri. Ini telah dipersetujui ketika awal tu, awal lagi kan. Jadi dalam konteks ini dan selepas pilihan raya tamat, jadi proses itu diminta semula lah. Maksudnya kerana kalau kita lihat daripada itu yang saya sebut tadi, kenyataan istana yang awal, dia tak panggil semua ahli parlimen seperti sebelum ini, seorang demi seorang datang. Dia panggil parti saja dan membawa dokumen-dokumen yang perlu, kerana berdasarkan akta lompat parti yang sedia ada yang telah diluluskan, hanya menghendakkan itu saja yang perlu dilaksanakan. Dan kiranya yang bertanggung puas hati, jadi dia akan buat keputusan lah. Saya rasa awal petang ni nanti kita akan tahu. InsyaAllah. Okey Prof, mungkin sedikitlah sambil kita berbual ni kan, Prof Datuk Doktor dan juga Prof. Soalan saya menjurus kepada Prof untuk kenyataan media yang dikeluarkan. Pada pandangan Prof sendiri, bila ayat yang digunakan itu seolah-olah ini adalah untuk mengingatkan semula kan peranan presiden parti tersebut, di mana final say ataupun keputusan yang mandat yang telah pun diberikan, kepercayaan telah pun diberikan, dan itu yang harus difahami oleh setiap dalam kalangan mereka. Pas ni kita menjurus kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak BN sendiri kan. Jadi pada pandangan Prof sendiri, adakah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan ini supaya mungkin ia akan menimbulkan pelbagai lagi isu dan juga pandangan daripada gabungan parti yang lain? Bagi Prof sendiri, komen untuk itu bagaimana? Ya, saya rasa tradisi ini satu yang kita perkenalkan berdasarkan undang-undang yang terkini kan. Tapi kalau kita tengok tradisi ini juga adalah diamalkan di banyak negara sebenarnya di negara-negara yang mana sekiranya berlaku keadaan yang deadlock lah, maksudnya tidak ada satu parti mendapat majoriti. Jadi ketua parti akan mewakili parti untuk berunding dengan parti-parti lain untuk membentukkan kerajaan itu. Jadi itu jelas kalau kita ambil contoh lah macam berlaku parlimen tergantung di Great Britain tahun 2010 yang mana ketika itu parti konservatif memenangi majoriti yang tertinggi tapi tak cukup untuk kerajaan. Jadi David Cameron berunding dengan Nick Clegg daripada Parti Liberal Demokrat dan membentuk kerajaan selepas itu. Walaupun Parti Labour, Gordon Brown juga berunding juga dengan Nick Clegg untuk membentuk kerajaan tapi gagal untuk dapat. Tapi disebabkan majoriti itu. Sebabkan majoriti itu. Jadi selalunya bila dalam parti itu kena bersama parti, dia tak boleh ada tiba sebahagian parti group ambil urusan lain pula sebagainya, sebab mereka dah bersetuju dekat awal apa-apa keputusan parti nak membentuk gabungan ke ataupun nak
nak bentuk apa-apa gabungan dan parti atau menentukan Perdana Menteri harus berasaskan en bloc yang dipersetujui dalam parti dan wakil parti, ketua parti lah akan menentukan keputusan ini. Saya nak jadi devil's advocate sikit pada pagi ini untuk Prof and Profesor Rahayu. Dia tersenyum-senyum dia. Okey. Katakanlah kita ada anti lompat parti law. Jadi individu memang tak boleh lompat parti, kita dah tahu. Tapi katakan dalam satu gabungan pakatan atau coalition di mana kita gunakan istilah, ini contoh sajalah. UMNO dalam gabungan BN ingin bergerak ke arah PN. Katakanlah, tapi MIC dan MCA tidak setuju. Bolehkah mereka berpecah di dalam gabungan politik tersebut dan adakah dia termaktub di bawah rang undang-undang anti lompat parti? Dia boleh. Boleh? Maknanya en bloc parti menyertai pakatan lain, itu tak dikira sebagai lompat parti. Dia tergantung pada individu. Individu saja yang 3 situasi yang saya cerita tadi kan. Itu saja. En bloc bukan lompat parti. Jadi sebab tu dari awal Nas Anies, saya selalu menyatakan undang-undang lompat parti, pindaan yang berlaku pada perlembagaan tu tidak menyelamatkan semua keadaan. Maknanya dia masih lagi ada ruang-ruang. Pada saya itu demokrasi. Itu demokrasi lah. Itulah demokrasi. Jadi individu saja yang disekat. Untuk memeriahkan lagi demokrasi itu, perlulah ada kebebasan tersebut. Tapi di sinilah kita perlukan satu sistem parti politik dan juga kewibawaan, integriti individu, the player, pemain-pemain politik. Untuk tidak mengkhianati mandat rakyat. Ya, itu sepatutnya begitu. Dia perlukan kesedaran. Kalau nak letakkan undang-undang, semua untuk dikawal dengan undang-undang, too much regulation, dia akan menyebabkan kita jadi sesak tau. Tengok undang-undang je. Sekarang ni saya tak tahu dalam keadaan semasa kita ramai rakyat kadang-kadang telah panggil deficit of trust tau. Kepada trust deficit ni kepada pemimpin tu kan, orang yang dia pilih tu. Jadi ini sebenarnya perkara yang perlu dibetulkan ialah individu political elite atau political player itu, supaya elit politik ni tidak membuat keputusan. Paling banyak semalam saya ada berwacana satu stesen televisyen juga, satu input yang sangat menarik, biarlah grassroots yang menentukan atau keputusan grassroots untuk suatu parti itu buat keputusan sama ada nak bergabung dengan satu parti lain ataupun tidak. Baik. Okey, kita kalau boleh nak panjangkan diskusi ini, tapi ini sahaja masa yang kita ada. Kepada Prof Dr. Azzuddin, bagaimana kita sebagai rakyat untuk menguruskan jangkaan kita, kerana jangkaan kita dalam pelbagai faktor yang ada sekarang ni daripada setiap yang turun mengundi melaksanakan tanggungjawab. Kita sebagai rakyat, Prof, bagaimana Prof untuk menguruskan jangkaan kita supaya menerima apa sahaja yang keputusan yang bakal diumumkan seketika nanti? Managing expectation. Ya, saya rasa bagi pihak rakyat perlu tenang sebab perkara ini memang disusun dengan elok oleh perlembagaan kita dan peraturan-peraturan yang mengendakkan kita memilih Perdana Menteri yang sebenar, mendapat majoriti dan juga bentuk kerajaan bagaimana. Dan kita sebenarnya ada yang betul agung, saya rasa bagi dia akan bijaksana menilai semua dokumen-dokumen dan usul yang dibawa kepada baginda dan baginda akan buat keputusan. Sebab itulah cara baginda sebelum ini ketika kita berubah kerajaan sebelum ni tahun 2020 dan seterusnya lah. Jadi saya rasa saya yakin kadang itu, dan saya rasa apa keputusan yang dibuat oleh Yang Betul Agung adalah keputusan yang terbaik dan rakyat harus terima dengan tenang dan mengalu-alukan pembentukan kerajaan yang baru bersama Perdana Menteri yang Perdana Menteri baru yang kita akan terima hari inilah. Ya. Baik. Terima kasih kita ucapkan satu buah pandangan dan juga fikiran yang begitu berharga sekali buat kita pada hari ini untuk memahamkan tentang pembentukan kerajaan dan juga insya-Allah PM ke-10 yang bakal diumumkan. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizzuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dari Kedah tu. Jauh, dan juga terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz yang sangat busy sekarang ni pakar perlembagaan kita. Back to back memberikan pandangan hanya untuk memberi fahaman kepada kita semua rakyat Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak terutama kepada Profesor Dr. Datuk Rahayu kerana
memberikan kita revelasi lah. Sebenarnya dalam gabungan satu parti itu sebenarnya mereka boleh berpecah untuk membentuk satu coalition yang baru. Jadi apa pendapat anda sebagai rakyat yang mengundi? Kongsikan dengan kita di laman Facebook kita apa pendapat anda. Sementara itu kita berehat seketika ya. Kita nak rehat seketika.